Okey, kita akan sambung lagi fungsi gubahan. So sebelum kita sudah belajar macam mana nak cari fungsi gubahan bila dua fungsi diberi. So hari ini kita akan pergi kepada bahagian B, iaitu mencari image atau objek sesuatu fungsi gubahan. So kita tengok contoh yang ada. Okey, contoh pertama, cikgu bagi fungsi F, cikgu bagi fungsi G, lepas tu cikgu tanya FG2. So seperti yang kita tahu sebelum ini, okay, 2 ini berada dalam kurungan. So apa yang cikgu bagi ini sebenarnya ialah objek lah. So kalau soalan yang sudah diberi objek, kita nak cari image. Kalau kamu masih ingat dalam lesen sebelum ini, kita akan gunakan kerja ganti masuk. Hanya sekarang masalahnya, kita nak ganti masuk ke mana? So kalau ikut soalan ini, kita ganti masuk ke dalam fungsi FG. So dengan kata lain, untuk jawab soalan ini secara anya, dia melibatkan dua langkah. Langkah pertama, kita perlu cari apakah FG tersebut. Langkah kedua, baru kita boleh buat kerja ganti masuk. So kita akan buat So untuk buat fungsi gubahan, F kita ialah 3x tolak 5. So cikgu akan tulis 3 kurungan tolak 5. Apa nak masuk dalam kurungan ialah G kita, iaitu 1 tolak 2x. Okey. So kita dapatlah fungsi gubahan ini, tapi ini belum diringkaskan. Terpulang kepada kamu nak ringkas ataupun tak nak ringkas, sebab ini bukan langkah terakhir kita. So kalau kamu ringkas, kamu akan dapat 3 tolak 6x tolak 5. So maksudnya sama dengan negatif 2 tolak 6x. Ini ialah jawapan yang sudah diringkaskan. Ini ialah sebelum diringkaskan. So sebenarnya terpulang kepada kamu, mana satu kamu nak pakai. Okay, sebab langkah kedua kita ganti masuk. So kalau kamu sudah ringkaskan, maka kita akan ganti masuk ke dalam inilah. So kita akan tulis, okay, ganti masuk, apa nak ganti masuk? Objek kita, iaitu 2. So kamu akan dapat jawapan negatif 14. Tapi kalau kamu kata, cikgu, saya tadi tidak diringkaskan, saya nak ganti masuk ke dalam ini, boleh tak? Boleh juga. Boleh juga. Kamu tengok kalau cikgu ganti masuk 1 tolak 2, tempat ini cikgu ganti objek 2 tolak 5. So kalau kamu kira ini, jawapan dia juga negatif 14. So terpulang kepada kamu, nak ringkas ke tak nak ringkas. Jawapan terakhir itu memang betul. So tak ada masalah. Okay, so itu satu cara yang kita lakukan. Tapi sebenarnya soalan ini ada alternatif dia, ada cara lain. Okay, cikgu akan cuba terangkan di sini. Kalau kamu faham, boleh buat. Kalau tak faham, biarkanlah. Okay, di mana kita akan buat. Okay, FG2. So kita tahu 2 itu ialah objek. Kita akan ganti masuk. So kita akan buat berperingkat. Maksudnya mula-mula F itu kita tak ganti. Kita ganti kepada hubungan pertama, iaitu GX kita. So kita dapat 1 tolak 2, 2. So 1 tolak 2, 2, jawapan dia ialah negatif 3. Lepas tu baru saya ganti ke dalam fungsi F. 3 kurungan tolak 5. Yang nak masuk negatif 3. So kalau kamu kira, ini juga negatif 14. Okay. Kaedah ini nampak lebih simple lah. Tapi dia susah sikit cikgu nak terang supaya kamu faham. So cikgu akan galakkan kamu biar pakai langkah panjang ini, tapi kita faham maksud dia. Okay. So kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Cikgu tanya GF1. So sama jugalah. Mula-mula kita cari dulu apakah GF kita. Lepas itu kita ganti masuk. Okay, kita ganti masuk. So untuk GF, so G kita 1, okay, G kita di sini So kita akan buat 1 tolak 2x. 1 tolak 2 kurungan. Apa nak masuk dalam kurungan? F kita, iaitu 3x tolak 5. So sekali lagi, kamu boleh ringkaskan, boleh tak ringkaskan sesuka hati awak lah. Okay? Sebab jawapan nanti akan serupa. So katakan cikgu ringkaskan.
So cikgu dapat 11 tolak 6X. So lepas tu cikgu ganti masuk. Kali ini objek saya ialah 1. So saya ganti masuk 11 tolak 6 ganti masuk 1. So saya dapat jawapan 5. Okay. Ini ialah contoh macam mana kita nak cari image bagi sesuatu fungsi kubahan. Secaraannya melibatkan dua langkah lah. Mula-mula kita cari fungsi berkenaan, fungsi kubahan berkenaan. Lepas tu kita ganti masuk. Sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Kali ini apa yang kita nak buat ialah, kalau kamu tengok cikgu bagi nombor 7. Nombor 7 ini ialah image. Dan soalan tanya apakah objek. So, kalau kamu masih ingat soalan yang cikgu sudah bagi image, kerja kita ialah kita akan buat tata tanda kita sama dengan image. Lepas tu kita selesaikan. Yang kita belajar pada minggu lepas. So, sekarang kita pun akan buat kerja itu. Hanya masalah sekarang, apakah tata tanda kita? F ke? G ke? Tak, kita punya tata tanda ialah GF kita. So, dengan kata lain, kita ada langkah pertama, cari dulu apakah fungsi kubahan berkenaan. Langkah kedua, baru kita buat dia sama dengan image. Lepas itu, kita selesaikan. So, kita akan buat So, katakan, cikgu carilah GFX. So, G kita ialah 1 tambah kurungan. Fx kita ialah 3x. So, cikgu akan tulis 1 tambah 3x. 1 tambah 3x memang tak dapat diringkaskan lah. Ini paling ringkas sudah. So, langkah kedua, kita akan ambil jawapan kita iaitu 1 tambah 3x sama dengan image kita 7. So, kalau kamu selesaikan, kamu dapatlah jawapan dia 2. So, itu langkah dia. Mula-mula kita cari dulu apakah GFX kita. Selepas kita jumpa GFX, kita buatlah jawapan dia sama dengan image. Lepas tu kita selesaikan. Kita tengok contoh yang kedua. G kuasa 2, 6. So, kita faham G kuasa 2, 6 ini maksudnya fungsi kubahan GG. So, kerja kita sama jugalah. Langkah pertama, kita cari dulu apakah GG kita. Langkah kedua, kita ambil jawapan sama dengan image. Lepas tu selesaikan. So, kita akan buat GG. G kita ialah 1 tambah kurungan. Apa dalam kurungan? 1 tambah S. So, kalau kamu ringkaskan, ini ialah 2 tambah S. Kalau tak pasti macam mana nak ringkaskan, tak payah ringkas pun tak apa. Lepas tu kita sambung. So, kita akan buat jawapan itu, jawapan langkah pertama itu sama dengan image iaitu 6. So, kalau kamu selesaikan, jawapan dia ialah 4. Itu ialah contoh macam mana kita nak cari objek. Dia akan melibatkan dua langkah. Satu ialah kita cari fungsi kubahan berkenaan. Lepas itu kita pakai pula teknik macam mana cari objek. Tata tanda sama dengan image, selesaikan. So kita akan tengok satu lagi bahagian baru. Ini ialah soalan di mana macam ini ceritanya. Katakan kita ada fungsi pertama, kita ada fungsi kedua, lepas tu kita ada fungsi kubahan kita. Fungsi kubahan kita. So, apa yang kita belajar sebelum ini ialah cikgu bagi fungsi pertama awak, fungsi kedua awak, cikgu tanya apakah fungsi kubahan. Apa yang kita akan belajar hari ini ialah antara fungsi kubahan cikgu bagi. Tapi antara fungsi pertama dan kedua, satu bagi, satu tak bagi. Cikgu tanya apa dia? Dan untuk dua ini, cara buat kita jauh berbeza. Walaupun nampak macam lebih kurang sama. Tapi langkah kita sangat agak berbeza lah. So, untuk jawab ini, cikgu akan pakai contoh di sebelah bawah. So, cikgu akan tulis langkah dia di sini. Ini langkah dia. So, yang sebenarnya awak kena faham ialah langkah berkenaan lah. Kerja-kerja kira itu dia akan ubah ikut soalan. So, langkah pertama yang kita perlu buat, salin fungsi kubahan. Sebab tak kisah jenis kedua ini ke, jenis ketiga ini ke, kamu akan nampak
fungsi gubahan memang diberi. So teman-teman tak ada masalah untuk tindakan ini, saling fungsi gubahan. Teman-teman boleh buat punya. So kita akan saling bulat-bulat aja. So kita dapat fungsi gubahan kita Fg. So tulis dalam bentuk macam ini lebih senang buat pengiraan seterusnya. So cikgu ambil fungsi gubahan ini yang diberi oleh soalan. Okey. Lepas tu kita akan masuk langkah kedua. Okey. Cikgu jalan sikit ya. Okey, langkah kedua. Okey. Apa yang awak dapat ini ada sama dengan kan? Okey, sebelah kanan itu kita saling. Sebelah kiri ini, okey, untuk kes ini, okey, kes ini macam mana kita nak bezakan bila kes ini, bila kes kemudian. Kes ini ialah fungsi ini ada. Kita ada fungsi ini. Contohnya soalan ini kita ada F, kita tak ada G. Sebab bila kita ada fungsi ini, maksudnya kita boleh buat fungsi gubahan. So cikgu akan buat 2 kurungan tambah 1. Hanya beza kali ini apa nak masuk dalam kurungan. Kita tak ada GS. Kita tak ada GS. So tak apalah kita masuk GS di sini. Sorry cikgu salah tulis. Sebenarnya tulis di sini. Okay. Itu dia sebelah kanan salin, sebelah kiri ini. So di sini kita akan buat kerja seolah-olahnya kita buat kerja fungsi gubahan. Teknik fungsi gubahan itu. Okay. So selepas kita sudah dapat bahagian itu, kita akan pergi kepada langkah ketiga. Langkah ketiga kita buat perkara rumus terhadap fungsi tersebut. Okay, terhadap fungsi tersebut. Contohnya untuk soalan ni, kita nak cari GS. So, cikgu akan buat perkara rumus. Maksudnya apa yang cikgu dapat itu, cikgu akan buatlah sesuatu sehingga cikgu dapat GS. Okay. So, apa yang saya boleh buat, di sini ada 2, ada tambah 1. So, kita pindah tambah 1 dulu. So, saya dapat 4S tambah 5 tolak 1. Tambah 5 tolak 1 iaitu tambah 4. Lepas tu saya dapatlah GS. Di mana GS ialah 4S tambah 4 bagi 2. Dan kalau kamu tengok ini kita boleh tarik 2 keluar. Lepas tu kita boleh potong. So jawapan ialah 2X tambah 2. So ini cara buat untuk soalan jenis ini. Okay, sekarang kita tengok jenis yang kedua. Okay, yang kedua. So kali ini kalau kamu tengok cikgu pun sudah bagi fungsi gubahan kepada kamu. Cikgu bagi fungsi gubahan kepada kamu. Cikgu bagi F, cikgu tanya G. Okay. Kalau kamu tengok macam sama dengan soalan pertama kan. Kita ada, okay, cikgu kecilkan sikit. Okay, kita ada fungsi gubahan, kita ada F, cikgu tanya G. Tapi kalau kamu banding dua soalan ini, awak akan nampak mana bezanya. Sini FG, sini GF. Dengan beza macam ini, kita punya langkah 2, 3 jauh berbeza. Okey, macam mana kita nak buat dia? So, sekali lagi, cikgu akan terangkan langkah dia dan cikgu lakukan kerja. So, yang pentingnya faham langkah tersebut, kerja itu akan ubah ikut soalan. Okey, so kerja pertama kita masih sama macam tadi, saling fungsi gubahan berkenaan. Saling fungsi gubahan berkenaan. So maksudnya untuk soalan ni cikgu akan salin GFX sama dengan 4X tambah 5. Okey. Langkah kedua, okey, sama juga kita akan dapat sama dengan kan. Okey, sebelah kanan ini kita ada salin, kita akan salin. Tapi sebelah kiri kita akan dapati kali ini kita tak mampu nak buat fungsi gubahan. Okey, nak buat fungsi gubahan cikgu perlu tahu apakah G. Baru cikgu boleh buat kurungan apa-apa kan. Tapi sekarang cikgu tak ada fungsi G. Kalau cikgu ada fungsi G, cikgu sudah ada jawapan. So ini waktunya kita akan gunakan langkah 2 ni. So langkah 2 ni apa yang kita akan buat? Okey, kalau kamu tengok fungsi gubahan itu ada 2 huruf kan. Okey, sebenarnya 2 fungsi lah. Okey, cikgu panggil dia 2 huruf. So apa yang awak kena faham? Yang pertama punya kita ada 2 kan. Ada fungsi ikut susunan saja. Fungsi pertama, fungsi kedua. Okey. Ataupun huruf pertama, huruf kedua lah. So yang pertama ini awak saling saja huruf dia. Tapi yang kedua ini
awak salin tata tanda dia. So maksudnya untuk soalan ini, yang ini cikgu salin huruf, yang ini cikgu salin tata tanda dia. So tata tanda dia ialah di sini, iaitu 2x tambah 1. So sebelah kanan salin, so 4x tambah 5. Itu langkah 2 kita. Lepas tu kita akan masuk langkah 3, dan langkah 3 ini jauh beza lah. Okay, langkah 3 kita akan buat ini. Katakan Y sama dengan, tapi sebenarnya tak semestinya Y sama dengan, janji huruf ini tak wujud dalam soalan lagi. Contohnya kalau soalan ini cikgu tak boleh pakai G, cikgu tak boleh pakai F, cikgu tak boleh pakai X. Biasanya orang suka pakai Y lah. So kita akan buat, katakan Y sama dengan apa yang di dalam kurungan. Okay. Maksudnya untuk soalan ini cikgu akan tulis, katakan Y sama dengan apa dalam kurungan saya, iaitu 2x tambah 1. Okay, boleh? Okay, lepas itu kita akan buat kerja perkara rumus sehingga X sama dengan, maksudnya kita buat X dalam sebutan Y. So kalau cikgu buat, cikgu akan buat 2x tambah 1 sama dengan Y, 2x sama dengan Y tolak 1, X sama dengan Y tolak 1 per 2. Itu maksudnya. Okay, kejap ya. Okay. So bila sudah sampai sini, okay, yang pentingnya ialah baris pertama dengan baris kedua. Baris terakhir. Okay. Baris pertama kita, baris pertama kita dan baris terakhir kita. So apa yang kita akan buat ialah kita akan cuba gantikan dua ini ke dalam jawapan kita dalam langkah 2. Kita ganti masuk. Kita ganti masuk. So kalau kamu tengok soalan ini, kalau saya ganti masuk, maksudnya tempat inilah 2x tambah 1. So nanti cikgu akan ganti masuk dapat y. Okay, yang kuning punya cikgu nampak di sini. Cikgu nampak di sini. So nanti tempat ini cikgu akan ganti dengan y tolak 1 per 2. So cikgu akan dapat benda macam ini. Gy sama dengan 4 kurungan y tolak 1 per 2 tambah 5. Okay, so kita ganti masuk, awak akan dapat satu fungsi yang tiada x. Kalau ada x, maksudnya mesti awak ganti tak betul. Okay, so lepas itu semua y tukar dengan x. So kita akan tulis gx sama dengan 4x tolak 1 per 2 tambah 5. So lepas tu satu lagi kerja, ringkaskan. So kalau saya ringkaskan, cikgu potong. So 2x tolak 2 tambah 5, saya dapat 2x tambah 3. Okay. So itu cara dia. So cikgu akan bagi lagi contoh tambahan tentang dua ini ya. Kejap. Okay, contohnya cikgu jangan pakai FG, cikgu pakai huruf lain. Okay, katakan cikgu bagi fungsi HK sama dengan X kuasa 2 tolak X tambah 1 contohnya. Lepas tu cikgu bagi, katakan cikgu bagi HX sama dengan 3 tambah 2x. Cikgu tanya apakah kx? Okay. Dengan cikgu tanya lagi satu soalan. HK cikgu cikgu pasti bagi HK ialah x kuasa 2 tolak x tambah 1, tapi yang ini cikgu bagi kx.
Cikgu kata KS pula sama dengan 3 tambah 2S. Dan cikgu tanya, apakah HX? Apakah HX? So, kalau kamu tengok bezanya di sini okay, yang lain tu cikgu bagi sama. Okay. Tapi sebab beza ini, itulah akan menentukan kita nanti nak buat yang macam fungsi kubahan ke, nak buat yang macam ada katakan punya. So, cikgu mula So, langkah satu, tak kisah mana satu pun, itu cara dia. So, kita akan salin fungsi kubahan kita. Okay, langkah kedua, sebelah kanan ini kita masih salin, tak kacau apa-apa. Tapi sebelah sini kita akan buat. So, kita akan tengoklah, cikgu ada hash tak? Kalau cikgu ada hash, cikgu akan buat fungsi kubahan. Kalau cikgu tak ada hash, cikgu akan buat katakan. So, di sini cikgu ada hash. So, cikgu boleh buatlah 3 tambah 2 kurungan. Cikgu ambil ini 3 tambah 2 kurungan. Apa nak isi dalam kurungan? KS. So, lepas itu, kalau jenis ini, jenis yang boleh buat macam fungsi kubahan punya, kerja seterusnya ialah buat perkara rumus lah. So, cikgu akan buat 2KS sama dengan S kuasa 2 tolak S tambah 1 tolak 3. Iaitu S kuasa 2 tolak S tolak 2. Okay, so kalau saya nak tahu apakah KX saya buat S kuasa 2 tolak S tolak 2 bahagi 2. So, ini jawapan saya. Okay. Sekarang kita tengok pula contoh yang seterusnya. Okay. Di mana cikgu terbalikkan H dan K itu. Okay. So, langkah pertama tetap sama. Kita buat HKS sama dengan S kuasa 2 tolak X tambah 1. Okay, lepas tu kalau kamu tengok, okay, sebelah sini kita masih saling. Okay, kali ini kalau kamu tengok kita tak ada fungsi hash. Kalau ada fungsi hash kita boleh buat macam fungsi kubahan lah. Ini tak ada fungsi hash, so kita akan gunakan kaedah 2 yang cikgu sebut tadi. Okay? Okay, mungkin cikgu bagi kamu tengok kaedah tersebut Okay, ini yang teknik fungsi kubahan. Teknik ini. Teknik ini okay, cikgu buat di sebelah atas. So, mula-mula kita siap, ini sudah siap saling fungsi kubahan sudah siap. Lepas tu sama dengan sebelah kanan tu sudah siap. Kita akan buat kerja ini. Okay. Huruf pertama kita salin, huruf kedua kita salin tata tanda. So, ini yang pertama cikgu salin huruf iaitu H. Yang kedua ini cikgu akan salin tata tanda dia. So, apa tata tanda kita? Iaitu tata tanda kita ialah 3 tambah 2X. Boleh? Itu maksudnya langkah 2 kita. Okay, sekarang kita akan pergi kepada langkah 3. Langkah 3 di sini. Sekejap Okay, ini Inilah langkah 3 So, yang pentingnya kita tengok sebelah sini aja kerja yang tidak perlu dilakukan. Okay, so kita buat dia. So, mula-mula kita buat. Katakan Y sama dengan apa yang dalam kurungan. So, cikgu pun buat. Okay, katakan Y sama dengan apa di dalam kurungan. So, apa dalam kurungan kita ialah 3 tambah 2X. Okay, lepas tu cikgu akan buatlah sesuatu sehingga cikgu dapat X sama dengan. So, 3 tambah 2S ialah Y. 2S ialah Y tolak 3. S ialah Y tolak 3 per 2. So, cikgu akan masukkan baris pertama ini dan baris terakhir ini ke dalam langkah 2 kita. Maksudnya akan masuk ke dalam. Okay, cikgu akan masuk ke dalam. Okay, masuk ke dalam ini. Okay, lepas tu cikgu akan dapatlah satu fungsi yang tak ada X. Okay, so kita akan buat dia. Cikgu potong spread itu. Sekejap. Okay. So kita akan buat mana dia.
di sini ya. So kita akan buat. So kalau kamu tengok, inilah. Ini selalu tempat dia. Sebab kan tadi kita katakan Y sama dengan apa di dalam kurungan. So apa dalam kurungan mesti sama dengan Y. Okay. Lepas tu yang warna biru ini, okay, yang X sama dengan, kita akan ganti di tempat ini. Tapi kalau kamu tengok untuk soalan ini ada 2 kali. So kita akan ganti 2 kali lah. Okay. So akhirnya kita akan dapat H Y sama dengan Y tolak 3/2 kuasa 2 tolak Y tolak 3/2 tambah 1. Boleh? Kita masukkan aja. Masukkan Y kita di tempat X itu dan 3 tambah 2X itu kita ialah Y. So kita akan dimasuk saja. So lepas itu kerja yang seterusnya semua Y tukar kepada X lah. So kita dapat HX sama dengan X tolak 3/2 kuasa 2 tolak X tolak 3/2 tambah 1. Okey, lepas tu tinggal kerja ringkaskan sahaja. Okey, so kita cuba buat So ini maksudnya X tolak 3/2 X tolak 3/2. Ini cikgu masih bayangkan macam ini tambah 1. So kita akan buatlah. Okey. X kuasa 2 tolak 3X tolak 3X tambah 9. Bawah ialah 2 darab 2. So 2 darab 2, 4. So kalau macam ini, sini cikgu akan buat kerja darab 2 lah. Kita samakan pengebut dia. So jadi 4. So sini jadi 2X tolak 6 tambah. Okey, ini kalau kita nak samakan pengebut pun kita darab 4 lah. Okey, so kita dapat 4/4. So bila pengebut sudah sama, kita boleh jadi satu pecahan saja. So dia jadi per 4 X kuasa 3 tolak 3X tolak 3X tambah 9. So untuk buka kurungan ini tolak 2X tambah 6 tambah 4. Okay, lepas tu tinggal kerja nak ringkaskan. So kalau sini ada tolak 3S, tolak 3S, tolak 2S, kita boleh ringkaskan. Di mana dia akan jadi tolak 11X. Okay, kita boleh ringkaskan jadi tolak 11S. Okay, S kuasa 3 memang tak dapat diringkaskan. Okay, lepas itu yang ini. Kita boleh ringkaskan jadi, ada satu lagi, tambah 9 di sini. So kalau kita ringkaskan dia ialah 19 tambah 19 bahagi 4. So inilah jawapan untuk HX. Okay. Kerja kita sama, tapi mungkin awak akan rasa contoh ini macam lebih rumit. Contoh ini lebih rumit sebab fungsi dia lebih susah. Tapi tindakan kita sebenarnya sama. Tindakan kita sebenarnya sama. So ini apa yang cikgu ajar pada hari ini. Latihan yang perlu kamu buat ialah latihan 3, soalan 1C, soalan 3, 4, 5, 6 dan 7. Ini kerja yang perlu kamu lakukan pada hari ini.